wakaf, bandar wakaf. So yang di bahagian ini yang kita gunakan wakaf komersial lah. Right. Okay, ni Asian Mall. Gambaran dalaman lah. Kalau ada yang pernah pergi, macam ni lah lebih kurang. Dia tak adalah besar sangat macam mall-mall yang mungkin ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Tetapi sebabkan di kawasan selatan Thailand memang belum ada lagi mall ataupun supermarket yang besar. Jadi ni ada yang kedua, mall yang kedua yang ada di Patani. Selepas ini gambaran dia. Okey. Saya mohon kalau yang sedang mendengar untuk unmute dulu. Maknanya kalau ada nak beri komen kita boleh mute dulu, kalau nak beri komen baru kita unmute ya. Okey. Jadi secara ringkas kenapa Asian Mall ni satu bisnes yang bagus. Kita dapat lihat di sinilah. Alright. Ni macam jika kita lakukan perbandingan sebab di Patani ni dia ada apa yang dinamakan sebagai peluang opportunity yang besar. Kalau kita lihat di Terengganu ada 300,000 populasi tetapi mallnya ada 9. Tapi kalau kita lihat di Patani populasinya 700,000 tetapi mallnya baru ada satu sebelum Asian Mall lah. Iaitu Big C. Alright. Jadi Big C ni antara mall yang mempunyai kadar jualan yang tertinggi dalam jika dibandingkan dengan cawangan Big C di tempat lain di dalam Asian Mall, di dalam Thailand. Alright. Oh, sorry. Kejap. Saya nak sharekan 3,3. 3,3. Sini. Ada di sini. Ni. Ini adalah boleh kata 10 reason why you need to invest at Patani. Okay, 10 reason why you need to invest at Patani. Kalau kita lihat di sini dia ada beberapa sebab. Ini kira-kira dulu. Kira-kiranya 4, ini ternyata 3 gitu. Saya minta kira-kira dulu. Kita lakukan 3. Ada suara siapa yang sedang berbunyi tu? Ternyata 3,3. Ini Hendra Muharram ini kayaknya. Oh, okey. Dengerin sedoa ayunya. 3,3 langsung. Papanya 4. Macam mana ingin bunyi? Pak Hendra? Oh, Pak Hendra. Okey. Alright, sudah. Okey. Maaf. Okey. Alright. Kita sambung balik. Jadi ini adalah 10 reason kenapa kita perlu terlibat di dalam projek ini. Kalau kita lihat di sini sebagai gateway kan. Asian Mall ni adalah satu pintu masuk kepada usahawan-usahawan di negara Malaysia ataupun Indonesia untuk ekspor barang-barang mereka ke bahagian negara ASEAN yang lain seperti di Thailand, Laos dan sebagainya. Dan begitu juga yang sebaliknya lah. Dan kemudian ini adalah mall yang kedua yang bersedia untuk serve kepada 2 juta populasi di selatan Thailand. Dan ia juga adalah satu mall yang menggunakan konsep wakaf komersial, wakaf istismar. Secara ringkas saja sebab kebanyakannya saya kan dah pernah dengar. Okey, saya terus kepada saya tunjukkan dulu gambar. Sedikit gambar-gambar. Right, sekejap ya. Okey, ini ada sedikit gambar baru-baru ini, tidak baru jugalah, tahun lepas kita dihadiri oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya yakin semua pun kenal. Alright, ni beliau. Beliau merupakan bekas mufti wilayah Persekutuan Malaysia dan sekarang ini beliau baru sahaja dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama Malaysia. Betul. So Dr. Zil ni pula, untuk pengetahuan anda semua, beliau merupakan bekas kepada pensyarah College Unity
Pensyarah College Unity dan hampir-hampir saja ingin menjadi CEO College Unity, tetapi beliau sambung ke USIM dan seterusnya sehingga pada hari inilah. Jadi Asian Mall ni juga sebenarnya pernah dihadiri oleh bekas Perdana Menteri Malaysia juga, bukan Asian Mall, Madinatul Salam itu pernah dilawati, diziarahi oleh Tuan Dr. Mahathir, juga Sri Anwar Ibrahim, juga Abdul Hadi Awang pernah datang juga, dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ibu Fuzia Saleh sebelum ni pun telah datang sekali dengan Puan Latifah Datuk untuk merasmikan pra-pelancaran Asian Mall, insya-Allah. Baik, jadi itu secara ringkas yang saya yakin semua pun dah pernah dengar. Jadi saya nak fokuskan kepada apakah sebenarnya offer yang kita berikan kepada rakan-rakan semua, pada tuan-tuan yang dengar hari ini dan juga yang di luar, di mana kita memberikan sedikit tawaran kepada siapa-siapa yang berminat untuk terlibat di dalam Asian Mall. Sebab kalau mungkin di beberapa tempat yang lain mereka belum lagi membuka peluang investasi ataupun pelaburan ini kepada orang masyarakat biasa. Tetapi sekarang ini di Thailand mereka cuba untuk memulakan perkara seperti ini, iaitu dia membuka peluang kepada siapa-siapa sahaja, sama ada syarikat ataupun individu yang ingin berinvestasi, yang ingin melabur atau yang ingin ada saham di dalam Asian Mall. Baik, macam mana konsep dia, itulah yang kita namakan sebagai wakaf istifmar. Macam yang tuan-tuan dah dengar tadi, yang penerangan diberikan oleh Syekh Ismail Lutfi dalam video tadi, di mana wakaf ni dia ada macam-macam jenis. Memang kalau saya yakin tuan-tuan pun lagi tahulah tentang wakaf produktifnya, wakaf mu'abbad, mu'akkad dan sebagainya. Di antara wakaf-wakaf ni dari satu sudut, dia ada wakaf yang tidak mendatangkan pulangan di dunia dan ada wakaf yang mendatangkan pulangan di dunia. Kalau di Malaysia, kebanyakan dari projek-projek wakaf adalah projek yang tidak berasaskan pulangan kewangan lah, macam contohnya masjid, ataupun pusat tahfiz, wakaf kubur Al-Quran dan sebagainya. Manakala ada satu jenis lagi projek wakaf yang di Malaysia pun ada juga, di negara-negara lain pun ada juga, iaitu yang boleh mendatangkan keuntungan, seperti projek yang komersial lah, dibuat mall ataupun lot kedai ataupun pangsapuri, sewakan pangsapuri tersebut dan sebagainya. Okey, itu wakaf komersial. Okey, wakaf istifmar ni di mana orang yang berwakaf, kebiasaannya kita berwakaf dan kemudian kita berkata ganjaran yang kita harapkan daripada wakaf tersebut adalah tidak lain bukan adalah ganjaran akhirat. Ganjaran yang mana boleh menyelamatkan kita di akhirat nanti dan sebagainya lah. Tetapi wakaf istifmar ni kita bukan hanya mendapatkan ganjaran berbentuk pahala dan so on, tetapi kita juga boleh mendapatkan pulangan dunia dalam bentuk dividen. Jadi kalau saya nak ringkaskan wakaf pelaburan ni, saya stop share dulu. Okay. Jadi kalau saya nak ringkaskan wakaf pelaburan ni, dia ada beza wakaf pelaburan dan pelaburan biasa. Kalau kita lihat pelaburan biasa ini, kita beli share dan kita boleh dapat dua keuntungan daripada investasi kita tersebut. Yang pertama daripada setiap tahun, yang kedua penjualan saham lah, maknanya kita dah beli saham tu, let's say lepas beberapa tahun saham tu meningkat kan, dan kita boleh jual dengan harga yang lebih tinggi, maka dari situ kita dapatkan keuntungan lah. Tetapi wakaf pelaburan ini kita beli wakaf tersebut dan kita sahamkan kita wakafkan saham tersebut. Jadi dividen kita boleh dapat lagi, tetapi saham tersebut
dah tidak boleh dipindah milik dah sebab kita dah wakafkan saham tersebut. Itu masuk wakaf pelaburan. Jadi yang diajarkan dan ditunjukkan kepada kami oleh Dr. Ismail Lutfi lah. Jadi itu maksud wakaf pelaburan. Jadi apa yang kami offerkan sikit lagi, apa yang kami offerkan kepada individu-individu ataupun syarikat yang berminat adalah untuk mempunyai saham di dalam ASEAN Mall ini. Alright. Jadi okay. Dengan cara kita buka 10% daripada total shares, 10% daripada total shares untuk siapa-siapa nak ada saham di dalam ASEAN Mall inilah. Dan kita buka kepada 1,000 unit perkongsian. Jadi serendah 1 unit perkongsian serendah RM5,000 sahaja. Jadi inilah offer yang kita berikan dan kita anggarkan anggaran kita insya-Allah sekitar kita boleh pergi insya-Allah 8% untuk tahun 2020. Maafkan saya, untuk tahun 2020 8%, maka pada tahun 2021 tu awal tahun 2021 akan diberikan dividen tersebut insya-Allah lah, bergantung pada prestasi bisnes dan sebagainya. Okey. Jadi saya fikir itu saja secara ringkas berkenaan dengan apakah wakaf istifmar ASEAN Mall ni. Saya bukalah kepada siapa-siapa ingin bertanya ataupun nak tambah, untuk Jamal nak tambah ke dan sebagainya boleh. Bisnes kat sana macam mana ya, Ustaz? Okey, sekarang ni dekat Thailand sebab isu global yang kita hadapi sekarang ni iaitu coronavirus ni, COVID-19 ni memang sedikit memberi kesan lah kepada, walaupun sebenarnya ASEAN Mall ni kita adalah industri yang sepatutnya membuat keuntungan, iaitu sebab kita memberi barang yang keperluan rumah. Tapi still orang-orang di Patani ni dia orang tak ramai yang keluar lah. Mereka hanya pergi kedai dekat-dekat. So itu antara apa kata cabaran yang dihadapi sekarang lah. Okay, ada soalan lain lagi ataupun tambahan? Mungkin saya tambah sikit. Okay. Kajak. Prof. Tak, dividen tu 8% tu dari manfaatnya ke bagaimana Yang 8% tu. Macam mana dikira 8% tu, Ustaz? Okay, mungkin saya boleh tunjukkan sikit kita punya macam projection financial. Alright, saya tunjukkan sikit. Okay. Sorry. Okay, ada satu gambar tu. Okay, tak apalah. Alright, okay. Kita punya maafkan saya. Sekejap. Okay. Maaf lambat sikit dia loading. Okay. Alright. Kalau lihat di situ, ini kata ringkasan kepada macam mana income yang dapati daripada projek seperti inilah. Projek seperti mall ini, ASEAN Mall ni. So yang pertama daripada rental. Rental kan di dalam ASEAN Mall ada supermarket, ada brand shop, ada booth, kios. So semua ni mereka akan membayar sewa. Cumanya bayaran sewa yang lebih rendah, boleh kata separuh 50% lebih rendah daripada harga normal atau market. Sebabkan wakaf lah, sebab tanah wakaf kan. Kemudian yang kedua daripada atas ni percentage ni. Kita ada food court dan kids playground.
So dua-dua ni kita tak ambil rental tapi kita ada shares lah, 30% sini dan 20% sini. So kita bolehlah dapat 510,000 baht sebulan. Okey, kalau yang ini pula daily rental ni yang macam kita buat expo. Macam baru-baru ni kami baru buat expo. Expo tu slightly sebelum isu corona ni, actually dah masuk dah awal-awal lah initial isu corona ni, so affected juga. Patutnya dia berjalan dengan baik lah. Expo produk-produk wilayah utara Malaysia. Memang Medek pun sponsor dan sebagainya, mereka datang tapi last minute 2 days before dia arahan daripada pusat, dia terpaksa suruh arahan terus cancelkan every program luar negara. Jadi kita terpaksa jalan juga. Daripada 100 booth patutnya 100 booth jadi 30 booth. Tapi maknanya expo seperti itu memang kita akan buat dan daripada situ kita akan dapat banyak income lah. Dan juga kita ada wedding space, meeting room. Okay. Dan kita ada juga tempat-tempat untuk orang buat pemasaran, advertisement. Macam kita ada LED, screen LED, kemudian dinding-dinding di ASEAN Mall, social media dan sebagainya. So semua tu kita boleh dapatkan pendapatan lah. Okay. Dan kalau soalan Datuk tadi, saya ini sebagai kiraan mudah. Alright, kalau di sini kita lihat sini. Ini tahun 2020. Anggaran income tadi boleh kata untuk tahun 2020 ni insya-Allah lah, kalau isu corona ni tidak berpanjangan, kita boleh dapat insya-Allah dalam 5,5 juta ringgit. Alright, ini adalah income lah untuk 1 tahun ya, bukan 1 bulan, 1 tahun. 5,650,000 ringgit. Kemudian kita punya kos tahunan tak termasuk kos kos awal, kos modal 1,5 juta untuk tahun 2020. Maka kita boleh dapatlah net income 4 juta ringgit. Dan daripada net income tu kita berikan 15% kepada badan wakaf juga. Walaupun kami sebenarnya kontrak kami dengan badan wakaf di sana 30 tahun. Dia maknanya dia BOTO, build build, operate and transfer and operate. Maknanya kami bina, kami operate dalam 30 tahun, lepas tu kami kena transfer 100% kepada badan wakaf lah. Tapi dalam 30 tahun tu juga kita decide nak bagi juga 15% kepada pemilik tanah badan wakaf ni. So dapatlah tahun 2020 tu 622,000. Okey, jadi selepas tolak tu kita dapatlah 3,5 juta. Alright. Okey, kalau dikira untuk pewakif yang kita open kepada siapa-siapa ni 10%, which is 10% tadi, inilah dia angkanya. Maaf saya tak dapat nak color kan. Tengok kat arrow saja, 350,000 ni. Let's say lah kita dah bahagi-bahagikan pada 850 lot ni. So setiap satu lot tu dapat RM415 untuk tahun 2020. Kat situ lah 8%. Okay, ada persoalan? Okay, saya menjawab ke? Alright. Saya tambah sikit. Tahun 2020 saya rasa will be a very tough year lah. Kita pun tak tahu macam mana corona. In fact, kita pun dah bincang dengan orang yang berniaga di situ. Sebab mereka pun ialah affected also. Semua orang affected kan. Instead of sewa, sebagainya kita go by JV, by sales mereka. Just to support them lah kan. Kalau kita impose dan sebab kita dalam di situ kita buka kepada orang-orang yang memang nak buka di situ yang memang boleh grow. Contohnya kita ada satu cafe nama Wadi Nile. Wadi Nile Cafe ni dia gabungan orang-orang balik pada Mesir. Dia come together. Dia buka satu cafe. Dia sebelum ni buat macam-macam bisnes lah. Dia buat bisnes construction. Ustaz-ustaz ni. Jadi dia come together, dia buka Wadi Nile. Cantik tempatnya. Dan kita pilih orang macam ni supaya kita nak grow the business. Jadi kita tak ambil yang memang very very good brand ataupun famous brand. Kita sebenarnya nak banner brand di sini. In fact Ramli Burger pun kita masukkan ke sana di Malaysia lah. Jadi
dalam keadaan sekarang ni memang everybody is affected. So everybody we work together as a team lah. Jadi itu yang kita banyak. 20 ni susah sikit lah. Estimation tu mungkin dalam keadaan bagus lah, tak ada COVID kan. So itu komen sikit. Okay. Ada sebarang komen? Saya mungkin saya nak cerita sikit berkenaan dengan mengapa kita buat di sana asalnya kan. Bila saya dibawa ke sana tu oleh kawan, basically kita mencari biasanya orang membantu kan, membantu bagi tolong-tolong ni, tapi macam mana cara membantu supaya mereka boleh berdikari. So that is our idea. Kita nak buat sesuatu yang mana kita sustainable. Maknanya kita bukan nak bagi ikan, kita nak bagi pancing pada mereka. So itu yang datang idea Asian Mall, kerana orang petani ni dia banyak di mana-mana. Dia even di Saudi pun ada. Kalau di Thailand tu, di Truk mana, di Laos pun ada orang petani. Ramai. In fact student Universiti Petani pun di Kemboja, Vietnam juga ada. Jadi networking itu sangat bagus. Sebab tu bila saya nampak tu, kita bagi idea untuk buat satu mall, tapi mall ni sebenarnya bukan mall macam mall biasa, tapi mall tempat pertemuan. Yang itu yang kita buat expo. Barang-barang Indonesia juga boleh ke sana, barang-barang Sumatera, barang-barang Brunei, barang-barang Singapura, boleh semua ke sana, barang Malaysia. Jadi baru ni telah proof to be successful. Dan kita pun telah cuba pada 2018 bawa satu produk daripada College Unity, Artera, proven to be successful. Kalau kita buat sendiri memang susah, sebab cakap Thailand ni lain. Nak tulisan dia pun memang tulisan yang susah nak dibaca kan. Jadi tetapi orang petani ini merupakan aset yang mereka boleh dua bahasa. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi kita buat mall ni supaya boleh bina bisnes mereka, boleh, dan juga yang bagusnya pancing ini bukan hanya mereka boleh guna, kita pun boleh guna. Jadi itu merupakan jadi kita nampak manfaatnya banyak. Manfaatnya bukan hanya pada orang petani dapat bisnes, dapat kerja kan, tetapi dia juga dapat manfaat-manfaat lain. Ramai orang dapat manfaat. So jadi itulah sebab tu yang kita buat. Dan yang saya lebih tertarik juga ketika konsep wakaf. Konsep wakaf ni yang digabungkan dengan bisnes. Konsep wakaf yang digabungkan dengan bisnes. Kalau sebelum ni wakaf saya faham, saya dulu bukan orang agama lah kan. Itu orang engineer, saya engineer. Jadi wakaf tu saya ingat masjid, macam tu je kan. Tapi bila kita lihat ia boleh digabungkan dengan bisnes, dan memang itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, saya rasa itu merupakan memang satu contoh yang baik. Jadi dan bila saya lihat tak ada orang buat lagi, jadi dan mereka buat, saya sendiri nak bersama dengan mereka untuk membangunkan Madinatul Salam ni. Kurang-kurangnya adalah sikit wakaf pahala yang kita boleh kalau kita mati tu kan, insya-Allah benda tu bersambungan lah. Ini adalah satu township, dan juga ia township yang pertama, wakaf istismari yang pertama. Dan saya berpegang pada yang hadis mengatakan siapa yang buat masuk yang pertama, lepas tu orang lain ikut, dia dapat pahala sampai ke bila-bila kan, man sanna sunnatul hasanah tu kan. Jadi saya atas dasar itulah saya rasa benda ni kita bincang, kita nak ramai orang terlibat. Sebab kalau kita buat sedikit orang terlibat, kita tak boleh go big. Dan manfaat ni perlu kita pergi ke mana-mana. Orang Filipin datang baru ni, dia nak suruh buat kat Mindanao. Saya kata kalau saya saja tak mampu, tapi kita pergi sebagai ummah, kita pergi sebagai satu tim yang besar, boleh. Sebab umat Islam ada 300 juta di ASEAN saja. Kalau seorang bagi sedikit contohnya 300 juta kan. Tapi kita buat yang pertama ni memang kita buat ni campur tim-tim kawan-kawan yang masuk, yang buat supaya dia jadi model. Tapi the next one kita akan buat secara besar. Di Indonesia juga bisa Pak, kan? Di Indonesia kita juga bisa buat, tapi maknanya bukan hanya orang Indonesia yang menjadi pewakifnya, tapi orang Malaysia, orang Thailand, orang mana-mana.
Jadi itulah tujuan yang kita buat begini supaya ASEAN Mall Petani ni bukan hanya orang petani, bukan hanya orang dimiliki oleh petani. Dia dimiliki oleh orang Malaysia, dimiliki oleh orang Singapura sudah ada, orang Indonesia, orang mana-mana. Jadi masing-masing punya share dalam wakaf mall pertama di dunia. Itulah sedikit yang saya ingin katakan. Terima kasih. Satu lagi saya nak saya nak tambah sikit. Biasa yang kalau orang muda kan, kita dengar talk tentang financial kan, banyak dipesankan kepada kami, let the money work for us, let the money work for us kan. So kita tambah sikit, let the money work for us in dunia and the hereafter. Itulah maksudnya saya rasa itulah wakaf tu maksudnya konsep macam tu lah. Maknanya bukan hanya in hereafter je, tapi in dunia juga. So macam mana konsep, sebenarnya konsep tu ada je dalam wakaf, tapi kita mungkin tidak implementasi dengan betul lah. Kita antara mission kita ni, kalau boleh setiap pelosok dunia ni kita gunakan konsep wakaf Istismar ni, cantik lah. Maknanya dia dapat meningkatkan minat ramai orang. Bukan hanya, sebab saya nampak ni, antara yang saya personally nampak, bila buat konsep wakaf Istismar ni, secara teorinya, dia boleh menyelesaikan, insya-Allah lah, boleh menyelesaikan masalah tanah-tanah wakaf yang terbiar. Sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan minat developer untuk nak bangunkan tanah tu. Sebab dia boleh develop dan dia boleh dapatkan keuntungan juga daripada development yang dia buat tu. Dan dia develop, contohnya developer A ni, dia memang nak buat mall pun. So kalau tak ada tanah wakaf ni, mungkin dia kena ada kos nak sewa tanah, ada kos banyak lah. Tapi bila tanah-tanah wakaf ni di offer kepada dia, so dia jimat banyak dekat tanah wakaf. Dan dia boleh develop dan dia dapat keuntungan. Cumanya dia tak boleh lah nak buat keuntungan selama-lamanya lah. Dia adalah tempoh-tempoh dia, sama ada 20 tahun ke, 10 tahun, 30 tahun. So benda ni akan menaik minat ramai developer lah, dan akhirnya usahawan pun akan lebih minat juga, sebab kalau menyewa di situ, sewa dia rendah. Dan orang yang membeli pun lagi minat, sebab di situ barang dia murah, sebab kos semua dah turun. Jadi benda tu sangat, bagi saya nampak macam hebatlah konsep ni. Kenapa dah tak buat? Kenapa tak ramai orang buat lah. Yang kita di Indonesia. Pandangan Ustaz Noman tu saya rasa kerana orang tak biasa dengan konsep ni. Dia tak semesti buat mall. Dia boleh tanah wakaf, boleh dia buat pertanian, boleh dia buat kilang. Tapi konsepnya ada istismari. Maknanya ada pulangan, ada investment. Orang yang invest itu dapat pulangan untuk diri dia, dan juga boleh dibagikan kepada badan wakaf. Paling kurang kalau tak ada pulangan kepada wakaf pun, paling kurang tanah tu dia manfaatkan, orang dapat pekerjaan kan. Dari segi ekonominya bagus. Cuma sebab ia tak biasa dia lakukan, orang nampak janggal kan, orang rasa pelik. Mungkin saya berminat dengan pandangan Datuk Prof Inayah lah, sebab dia orang dalam bidang ni kan. Apa pandangan? Adalah sama. Saya sebenarnya wakaf Istismar ni memang bermula 2012 saya dah terlibat dengan satu research LRJS lah. Tapi masa tu macam Datuk Jamil kata lah, orang tak nampak ijtihad moden ni sebenarnya amat memerlukan wakaf Istismar ni. Mungkin lepas ni bila MCO dah tiada, saya rasa kolej saya ni ada bersama Unity lah dalam halal eksekutif yang telah dapat lesen daripada JAKIM. Mungkin itu pun salah satu plot yang kita kena buat di sana, wakaf halal exek. Dan wakaf Istismar ni konsep zaman Rasulullah memang banyak sangat dah yang berlaku, cuma mungkin persamaan tidak dinamakan Istismar, sebab membangunkan tanah wakaf tanpa kita menidakkan manfaat kepada pewakif tu,
sebenarnya dah wujud. Cuma masyarakat kita ni nampak benda tu tak boleh buat. Tapi saya menyokong sepenuhnya lah apa yang Datuk Jamil buat di Kuantan ni. Sebab tu saya pun turut serta hari tu. Dan saya berharap lah bila MCO ni dah clear semua, kita mungkin kembangkan ke rantau-rantau yang selebihnya. Sebab dalam Zoom kita ni dah ada Indonesia. Kita mungkin perlukan juga rakan-rakan daripada Asia Pasifik, Datuk, dalam bentuk platform education, saya rasa. Macam Datuk kata tadi, ada pool of graduan daripada Timur Tengah. Macam KPB, kami akan sign satu MOU dengan Datuk YB sendirilah, dulu di Mufti untuk Pondok Bakirah. Jadi Pondok Bakirah ni saya tengok dia punya modul semua mungkin boleh dikembangkan di sana dari sudut education bermula daripada tadika. Itu satu. Kemudian wakaf istismar tu di Malaysia ni kita harap menteri baru ni bersama kita lah kan. Sebab beliau pun dah jadi menteri agama. Banyak malin-malin Ismail Al-Ma'in ni tak boleh nak buang teritorial tu. Datuk faham maksud saya. Balih agama ni very teritorial. Except for education lah saya rasa yang boleh ketengahkan. Sebab masa zaman YB Fuziah dulu kita dah rancang nak buat satu jawatan kuasa bersama dengan Kementerian Pendidikan. Dan saya yang diamanahkan buat paper tu. Tapi saya yakin lah tak kisahlah siapa yang berada di atas sana sekarang ni. Itu satu benda yang dimestikan sebab dia akan membawa wakaf istismar ni dalam pendidikan sekali. Maknanya awareness kepada masyarakat tu akan lebih terbuka lah. Jadi saya berharap lepas MCO ni kita jumpa lah Datuk antara kita dan YB Menteri lah. Sekali Pak Imam dekat Indonesia, Pak Iko dan lain-lain sahabat-sahabat baru saya. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Pak Imam masih ada. Mungkin daripada Indonesia pula mungkin boleh beri tambahan. Baik. Dun dan Din. Antara Dun dan Din harus seimbang, betul. Komen Pak Imam kalau perasan dekat dalam chatting tu ada. Antara Dun dan Din harus seimbang. Dun ni dunia, Din ni agama. Dun dan Din. Ini orang Indonesia memang bagus dari bahasa-bahasanya. Dun dan Din, Masya Allah. Okay, insyaAllah. Jadi Indonesia tak ada yang beri sharing sikit ke komentar wakaf produktifnya? Masih awal ya, saya mengikuti perkembangan saat ini. Saya memang pernah melewati di Thailand itu, kemudian melihat ada ASEAN Mall, saya terus dapat informasi ya. Itu awalnya tertarik di situ. Kemudian saya coba baca lihat ya ini kalau di Jawa Timur sendiri kan konsep wakaf ini kan sudah mulai juga ya, sudah mulai berkembang. Saya tertarik, mudah-mudahan bisa ikut membantu teman-teman saudara-saudara yang ada di Thailand ya. Di Thailand. Saya juga di pesantren Ustaz. Di pesantren di salah satu pesantren di Jawa Timur. Kemudian juga di parlemen ya, di tenaga ahli ya. Di staff ya, mungkin dari relasi-relasi yang ada mungkin kita bisa saling kolaborasi. Jadi untuk awal sangat support ya usaha teman-teman yang ada di Thailand, kalaupun sama di Malaysia ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjalankan proyek ini. Saya terus terang belum bisa memberikan banyak komentar karena memang masih baru ya, masih baru gabung ya dengan teman-teman. Mungkin sementara begitu. Oke, insyaallah.
Okay, saya ada post saya ada post tambah sikit. Okay, right. Okay, boleh. Pak Imam dia ada di sana buat macam crowdfunding kan. Ke depan saya melihat memang crowdfunding ini merupakan suatu yang akan ke depan dia akan jadi jadi kebiasaan. Itu satulah. Jadi mungkin itu suatu yang kita, kalau kita buat projek-projek lain nanti kita perlukan juga crowdfunding kan untuk membantu projek-projek wakaf ini. Yang kedua, antara isu yang saya baca dalam COVID inilah, banyak orang menyatakan bahawa kesan COVID ini akan lebih kepada globalization. Dia akan impede the globalization. Globalization akan menjadi lebih berhati-hati. Kalau dulu memang globalization pergi dengan lebih hebat. So jadi kemungkinan dia akan menjadi satu plot tentang ASEAN dengan tim ASEAN. Kan? Orang akan lebih takut untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh. Itu yang dibicarakanlah banyak dalam sosial media kan. What is after COVID? Jadi itu benda-benda yang saya rasa kita boleh fikirkan, dan saya yakin bahawa ASEAN ini akan menjadi lebih berinteraksi kan, sebab kita ada 600 juta sebenarnya, populasi itu sudah besar 600 juta itu kan ASEAN, tapi kita tidak banyak berbisnes di antara ASEAN. Jadi itu mungkin apa yang ada di petani itu sebagai mereka orang yang boleh dua bahasa, itu boleh membantu, dan dengan adakan ASEAN Mall ini dan sebagai pencetus kepada perhubungan ataupun bisnes antara utara dan selatan. InsyaAllah. Itu saja, Ustaz Rahman. InsyaAllah, okey. Alhamdulillah. Jadi betul lah tu apa yang Datuk Jamal kata tu. Jadi kita seharusnya, pandangan saya lah, kalau mereka yang memang dikatakan sebagai wakaf pronok ataupun pejuang-pejuang wakaf ni, di kala COVID-19 ni kita harus memikir apa tugas kita sebagai pejuang wakaf ni, di mana peranan kita. Sepatutnya kita berfikir ke arah tu, berbanding apa yang kat mana kita perlu dapat bantuan. Instead of kita memikir tu, kita pilih di mana, bagaimana kita ingin berperanan dalam isu COVID-19 ini dengan ilmu yang kita ada berkenaan dengan wakaf dan sebagainya. Saya nampak mungkin di situ ada peranan wakaf berperanan untuk sedikit untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan COVID ni kan. Dan kalau lihat di dalam Zoom group chat tu, saya ada sharekan link WhatsApp group. Kalau ada yang berminat nak join dalam group WhatsApp tu, sebab kalau Zoom ni dia temporary je, lepas ni dia akan stop. So group WhatsApp tu maknanya saya boleh sharekan slide saya ataupun link video dan sebagainya untuk nak lihat lebih lanjut lah. Right, insyaAllah. Jadi sebagai akhirnya saya ingin memaklumkanlah sekali lagi, untuk pejuang-pejuang wakaf ni pun nak berwakaf pun boleh juga. Maksudnya kami offer lah sebenarnya kepada siapa-siapa yang berminat, untuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ada saham dalam ASEAN Mall ni, ataupun kalau dia ada kenal siapa-siapa yang mencari-cari, sebab ada yang mencari-cari kan, yang dia mencari-cari tempat untuk dia nak meletakkan duit dia, tapi kalau boleh dia tak nak letakkan dekat bank-bank, dia nak letak duit dia tempat yang baik-baik, wakaf dan sebagainya. Jadi mungkin boleh sampaikan kepada dia ada satu tempat yang kita boleh menjanakan pulangan akhirat dan dunia sekaligus kan. Sebab satu cadangan yang saya boleh berikan, wakaf istismar ni, kita bukan sahaja boleh niatkan untuk ibu ayah dan sebagainya. Dividen tu juga kita boleh terus direct. Contohnya tak mesti kita dapat dalam borang tu, kita boleh terus, contohnya saya nak terus serahkan kepada akaun anak saya ataupun siapa-siapa saja boleh. Maknanya kita ada 2 pahala lah kat situ. Maknanya dalam masa 30 tahun tu kita dah boleh memberi
sedikit suntikan kewangan kepada orang-orang yang kita nak beri. Itu konsep wakaf kita sangat cantik. So kita double wakaf kat situ. Right. Okay, jadi itulah saya saja. Kalau ya. Okay. Kita round table sikit. Ada apa-apa nak tambah lagi last for the last? Nak tanya apa lagi? Kalau ada orang tanya 5,000 tu sebagai saham wakaf yang boleh bukan mu'abbad dah, muqayyad saja kan? Maknanya dia boleh dapat balik ke tak? Itu. Okey, itulah yang dimaksudkan tu. Dia muakkad. Dan muakkad itu pada projek SML tu. Tetapi kalau wakaf istismar dia tu, dia tak boleh dapat balik dah 5,000 tu sebab dia dah wakafkan saham tu. Faham. Tapi dividen kita buat kiraan. Sebenarnya 30 tahun, 10 tahun dah boleh so-called balik modal dah. Macam kalau orang nak wakaf lebih kan, mana lagi tahu dia nak wakaf, katalah dia kata nak bagi 200k. Tapi dia nak balik 200k tu dalam tempoh katalah dia bagi 1 juta, dia nak balik dalam tempoh 5 tahun. Boleh tak? Boleh, tapi itu tak dikira, itu tak consider sebagai wakaf lah. Dia investment biasa, tapi investment dalam projek wakaf. So dia tidak benar-benar mewakafkan saham dia, tapi dia just macam suntik modal lah. So mungkin saya boleh komen sikit tu, Rahman. Saya pernah tanya Dr. Ismail Lutfi lah berkenaan dengan itu. Dia kata sebab ada orang dia nak kalau nak bagi, dia kata bagi lepas 30 tahun. Tapi sebelum tu kalau dia boleh dapat balik, kadang ada masalah kan. Dia ada dia panggil wakaf sementara. Dr. Ismail Lutfi kata boleh. Tapi dia tetap dapat pahala sebab dia pahala membantu projek wakaf ni pun sudah pahala, dia kata. Maknanya apabila kita bekerja, kita make sure wakaf ni menjadi, walaupun kita tak keluar duit kan, walaupun kita bagikan idea, itu pun sudah merupakan fikir pahala. Dan malah dia bagi hadis mandalla alal khair kafa'il. Maknanya kalau dia suruh orang lain masuk, dia tak masuk pun dia dapat pahala wakaf tu juga. Jadi itu maknanya dia punya konsep tu besar yang saya faham daripada Dr. Ismail. Bila saya tanya benda ni sebab ramai orang kata dia nak masuk tapi kena masuk banyak, tapi kadang-kadang kita tak tahulah, kadang-kadang ada masalah macam COVID sekarang ni kan, contoh pun dia nak jual ke dia perlukan kan. Dia kata boleh, cuma maknanya pahala dia setakat di situ kan. Dan tapi pahala membantu, pahala support projek ni dia tetap dapat. Dia jangan niat wakaf. Kalau niat wakaf, dia maknanya dia tak niat wakaf daripada awal lah. Kalau dah niat wakaf daripada awal, tak boleh lah. Dia biasanya ada yang masuk dia niat wakaf lepas 30 tahun. Ya. Betul. Boleh tu. Betul. Saya mewakafkan lepas 30 tahun. So dalam 30 tahun bolehlah dia nak tarik balik, betul-betul. Ya, boleh. Ada lagi soalan? Tambahan kita tak ada. Pak Imam tak ada. Pak Ilmi tak ada. Pak Eko, Pak Sahirul. Ada lagi 2-3 orang yang mendengar, saya yakin. Jadi kalau ada sebab Pak Imam Pak Eko, okey, alright. Okey. Masuk dalam grup WhatsApp tu, saya sharekan. Saya ada sebab sini saya boleh, tapi dia macam susah sikit lah. Dia masuk dalam grup tu, jadi ataupun saya tinggalkan nombor telefon saya juga. Itu nombor telefon saya 018 ataupun international ni sekejap. National tambah 6 018-299-80. Boleh nak masuk dalam grup ataupun nak WhatsApp direct dengan saya sharekan lah apa yang slide dia. Alright. Okay, insyaAllah ada apa-apa lagi?
Ada. Terima kasih. Terima kasih juga semua. Saya insyaAllah Coffee Talk ni sebenarnya kita bukan hanya pasal wakaf je lah. Apa-apa talk yang ni kita akan cuba buat lah setiap minggu, tengok macam mana. Tapi kita akan maklumkan lah dari semasa ke semasa insyaAllah. Okay, saya fikir kita cukup di sini saja. Semoga Ustaz Noman, sebenarnya ini adalah positifnya COVID ya. Ya. Kalau tidak kita tidak belajar Zoom. Betul. Kalau tak memang betul. Akhirnya kita belajar lebih banyak positif ya. Online. Betul. Semua lebih mahir online. Sebenarnya lepas ni pun boleh buat macam ni je. Lepas COVID ni. Buat di Fatoni. Patutnya lepas ni mungkin kita boleh jemput Syekh Ismail Lutfi lah. Ya. Sharing kan. Betul. Kalau setuju nanti saya cubalah. Saya cuba buat kan. Boleh. Cantik tu. Alright, okay. InsyaAllah. Okey, saya ingat kita stop kat sini. Kita tangguh dengan ajak PM sekali. Oi. Datuk Profil aja. Ajak Pak Jokowi sekali, Pak Imam. Kalau dapat sedang sibuk. Tu bisa aja. Sedang pusing COVID. Sedang pusing. Ya, pusing. Okey, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insyaAllah. Okey, saya tutup meeting ni ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.